Okey, perang Badar. Atikah ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi akan berlaku kejadian buruk akan menimpa semua orang Quraisy. Beliau menceritakan mimpinya kepada Al-Abbas dan berpesan agar tidak menceritanya kepada sesiapa pun. Namun berita itu tersebar juga akhirnya sehingga berlaku perbalahan antara Abu Jahal dengan Al-Abbas. Kedatangan Damdan Al-Ghifari mengakhiri peristiwa ini. Mimpi Atikah benar-benar terjadi. Berlaku perang Badar Al-Kubra pada 17 Ramadan. Sebabnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 313 orang sahabat ke Badar untuk menyekap kafilah dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor unta bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Mereka bergilir-gilir menaikinya. Apabila tiba giliran baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Abu Lubabah radhiyallahu anhu keberatan lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma antuma bi aqwa minni wa ma ana bi arna anil hajri minkuma." Kamu berdua tidak lebih kuat daripadaku dan aku juga perlukan pahala seperti kamu. Riwayat Ahmad. Apabila Abu Sufyan mendapat tahu kemarahan tentera Islam untuk merampas harta mereka, beliau mengutus Damdam Al-Ghifari ke Makkah untuk menyampaikan berita tersebut. Setelah mengetahuinya, Abu Jahal keluar bersama 1,000 orang rabalan tentera untuk menyerang tentera Islam. Maka tercetulah peperangan di medan perang Badar. Walaupun Abu Sufyan telah berjaya menyelamatkan kafilah dagang Quraisy, Abu Jahal tetap bertegas untuk berperang dengan umat Islam dan berhasrat untuk menghapuskan mereka dari atas muka bumi ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dan menerima pandangan sahabat sebelum dan semasa berlaku perang. Al-Miqdad berkata, "La naqulu kama qala qaum Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila, walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka." Kami tidak akan berkata seperti mana yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa. Mereka berkata, kami tidak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya selagi mana mereka berada di sana. Pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah. Sebaliknya kami akan berperang di kanan dan di kirimu, di hadapan dan di belakangmu. Riwayat Bukhari. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu mencadangkan agar dibina sebuah pondok kecil untuk menjaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhampiran dengan medan Badar. Sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini terhadap tentera Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam mampu menyelamatkan diri dan sempat mendapatkan bantuan daripada umat Islam yang masih berada di Madinah. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tetap turun ke medan Badar ketika perang meletus. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan Al-Ubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu dalam memilih tempat strategik di medan Badar dan cadangannya menimbus telaga-telaga di sana. Araita hadza manzilun anzalakahu Allahu laisa lana an nuqaddamahu wa la nata'akhkharahu huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu. Qala fa inna hadza bimanzilin intaliq ibina ila adna ma'il qaum. Adakah tempat ini telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak boleh bergerak ke hadapan atau ke belakang sedikit pun, atau ia sekadar pandangan dan tipu daya peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan ia hanyalah sekadar pandangan dan tipu daya peperangan. Al-Hubab radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu tempat ini bukan tempat yang strategik, kita hendaklah bergerak ke hadapan sedikit. Berhampiran dengan tempat air kaum Quraisy sebelum tercetus peperangan, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan bersungguh-sungguh sehingga kain selendang yang dipakainya yang jatuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka in tuhlik hadzal isabah min ahli al-islam fala tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, sekiranya engkau binasakan kumpulan umat Islam, engkau tidak akan disembah di atas muka bumi ini buat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala merakakan peristiwa ini dalam firman-Nya, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut. Surah Al-Anfal ayat ke-9. Seperti kebiasaan peperangan pada masa itu, pertandingan satu lawan satu, yakni mubarazah,
Juga berlaku antara Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah mewakili pihak Quraisy menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Hamzah radhiyallahu anhu dan Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Dengan izin Allah SWT, tentera Quraisy dengan mudah ditewaskan. Peristiwa ini menaikkan semangat umat Islam. Tentera Islam berjaya menewaskan musyrikin Quraisy. Dalam peperangan tersebut, 14 orang sahabat gugur syahid manakala 70 tentera Quraisy terbunuh. Antara yang terbunuh ialah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'ayyid, An-Nadir bin Al-Harith, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Mayat mereka dicampak oleh Rasulullah SAW ke dalam salah satu telaga di Badar. Perang ini turut disertai oleh malaikat yang diutus membantu umat Islam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilingannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur. Surah Ali Imran ayat 123. Kemenangan ini sekaligus menaikkan imej tentera Islam kerana berjaya menewaskan puak Quraisy. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak menyertai perang Badar kerana menjaga isterinya Ruqayyah radhiyallahu anhu yang sakit atas arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tebusan berupa bayaran berjumlah antara 400 dirham dan 4,000 dirham. Sebahagian mereka menebus diri dengan mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah, dan ada juga yang dibebaskan tanpa sebarang bayaran. Para sahabat yang menyertai perang Badar dikategorikan sebagai sahabat yang paling baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'udduna ahla badrin fikum, qala min afdalil muslimina aw kalimatan nahwaha, qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, apa anggapan kamu terhadap tentera yang menyertai perang Badar? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka adalah umat Islam yang paling afdal. Atau kata-kata yang seperti itu. Jibril berkata, begitulah juga malaikat yang menyertai peperangan Badar. Riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha ittala'a ala ahli Badr faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menilik kepada tentera yang menyertai perang Badar lalu berfirman, lakukanlah apa-apa yang kamu suka, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu. Riwayat Ahmad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.